Kita sedang membincangkan mengenai sidang media khas MB Selangor mengenai perincian PKP yang melibatkan 6 daerah di Selangor, dan bersama saya di talian adalah Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Baiklah, Datuk, tadi kita dapat dengarkan beberapa perincian yang telah diumumkan oleh Menteri Besar Selangor yang mengatakan beberapa ketetapan telah dilakukan bagi mengawal orang kata perebakan ataupun kes COVID-19 yang berlaku ketika ini. Dan senang saya boleh katakan di sini daripada 4 ketetapan yang telah dibuat, kita dapat tahu bahawa peningkatan kes ketika ini turut melibatkan orang kata aktiviti komuniti. Apa pendapat Datuk? Ya, betul apa yang kita lihat, banyak kes-kes sekarang ini berlaku daripada kluster komuniti yang berasal dari macam sekolah, masjid, bazar dan juga pusat-pusat yang lain yang di luar daripada tempat kerja. Yes, Jadi yang kita tahu antara yang disebut adalah mengenai bazar Ramadan, bazar raya dan juga dine-in tidak dibenarkan. Apabila kita menimbulkan persepsi ini, sebelum ini kita telah melalui perkara yang sama di PKP 1.0 pada Mac tahun lalu. Jadi bagaimana agaknya Datuk melihat kepada penerimaan rakyat ataupun orang awam, sebab ini adalah pengalaman yang mereka pernah lalui dan mereka sepatutnya ketika ini sudah boleh orang kata adjust to the situation. Datuk. Ya, memang ada juga yang rasa marah kan. Ya. Tetapi sebenarnya perkara ini bagus dan sepatutnya kami juga pernah menasihatkan atau menyatakan pandangan bahawa sepatutnya kita mula pada awal Ramadan dulu. Jadi kita dapat kawal pada peringkat awal. Tapi tak apa, kita ada masa lagi dan saya rasa apa yang telah dinyatakan oleh YAB Menteri Besar tadi ada amat bagus. Dia customize untuk Selangor dengan keadaan Selangor yang banyak kes sekarang. Yes, sir. Datuk, tapi kita juga melihat kepada keadaan di mana 6 daerah di Selangor itu, orang kata the border is very a little bit worrying. Orang kata, saya memberi contohnya mereka yang duduk di bandar utama dan mereka yang duduk di Taman Tun Dr. Ismail. Bandar utama itu terjatuh di dalam petaling iaitu di Selangor, dan Taman Tun Dr. Ismail adalah di Kuala Lumpur. Jadi kadang-kadang mereka sudah duduk di dalam komuniti yang sama. Bagaimana agaknya kita nak pastikan mereka ini tahu boundaries mereka dan sebagainya? Ya, ini yang selalu jadi confuse ataupun keliru kan. Tapi yang pentingnya pertama kita kena dapat maklumat yang lengkap lah, daerah atau lokasi mana yang kita berada, yang pertama. Yang kedua, apa status kita. Dan yang paling penting sekali sekarang ni, walau di mana saja kita berada, kita ikut SOP yang kita faham dan seperti yang digariskan oleh pihak penguatkuasa atau pihak berkuasa. Ya, saya. Dan Datuk, kita tahu hari ini telah bermulanya vaksin AstraZeneca untuk mereka yang secara sukarela mendaftar untuk mendapatkan vaksin berkenaan. Jadi adakah Datuk melihat kepada dengan adanya vaksin AstraZeneca ini memberi orang kata harapan sebersedikit bagi mereka yang pertama sekali bimbang akan vaksin itu sendiri, dan yang kedua kepada situasi yang ketika ini berlaku di mana orang kata kes tu kadang-kadang ada masa 3,000 tiba-tiba 2,000. Jadi kita bimbang akan keadaan itu. Apa pendapat Datuk? Ya, pada peringkat permulaan ni kita mesti ingat bahawa jangan kita beri the false orang kata security atau perasaan rasa selamat dengan ada vaksin ya. Kerana vaksin itu tidak dapat mengurangkan sepenuhnya jangkitan yang pertama. Kemudian dia akan mengambil masa sekurang-kurangnya dalam masa dos pertama, kemudian dos kedua, dan lepas tu mungkin 1 bulan lepas tu baru vaksin itu berkesan. Jadi dalam tempoh sebulan ini kita tidak akan dapat lihat apa-apa perubahan di dalam kes dengan vaksin ini. Jadi yang paling utama sekali ialah public intervention itu mengamalkan SOP dan sebagainya. Jangan terlalu berharap kepada pemberian vaksin buat masa ini. Ya, saya. Jadi Datuk, selebih daripada itu kita tahu orang kata kehidupan akan berubah semula selama 2 minggu sehinggalah Hari Raya. Jadi mungkin Datuk ada pesanan kepada mereka yang menyambut Hari Raya, selain daripada saya faham SOP itu sesuatu yang harus kita ikut kerana itu sudah norma baharu. Hari-hari kita ikut SOP yang sama dan sebagainya. Namun ada masa orang awam ataupun orang ramai kita leka kerana kadang-kadang itu adalah ahli keluarga, itu adalah rakan kerja dan sebagainya, Datuk. Ya, pertama tak kira di mana saja kita berada, kita ikut SOP. Yang kedua, kita kena tegur
pihak-pihak yang melanggar SOP. Yang ketiga adalah ini yang baru, kita harap supaya kita komuniti dapat melaksanakan kita panggil kuarantin ataupun contact tracing secara sukarela. Misalnya kita ada sejarah terdedah kepada penyakit, kita buat sendiri kuarantin dan kita bagi tahu kawan-kawan kita untuk melakukan ujian contact tracing. Jadi cara begini yang kita boleh lakukan untuk mengekang perbakan. Jangan orang katakan terlalu rigid lah ikut SOP, tetapi kita buat lebih daripada itu lagi. Yes, Jadi Datuk, apabila Datuk tadi mengatakan itu adalah orang kata atas inisiatif sendiri, itu adalah sesuatu yang penting kerana saya pasti kalau kita hanya bergantung kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan sebagainya, itu tidak mencukupi. Jadi bagaimana agaknya kita nak mendidik kepada mereka yang anak-anak kita dah tentunya, kerana apabila kita bercakap mengenai ibu bapa dan sebagainya, informasi dan juga maklumat yang kita berikan itu adalah kepada anak-anak untuk mereka jalani hidup mereka, kerana sekarang ini di Selangor sekolah ditutup, namun beberapa negeri yang lain sekolah tidak ditutup. Jadi bagaimana seorang ibu sebagai ibu bapa itu untuk mengajar anak mereka supaya SOP ini bukan dibuat suka-suka saja, kerana ini adalah untuk kelangsungan hidup kita seperti Datuk katakan tadi, ini tidak akan berakhir dalam masa yang singkat, lama lagi masa yang perlu diambil. Ya, ini makan masa yang lama. Jadi kita semualah komuniti, ingat sekarang kita jangan terlalu berharap kepada pihak berkuasa dan kita jangan marah ataupun nak tunjuk salah siapa. Tapi apa yang penting sekarang kita bersama keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita tak boleh pergi pasaraya, jangan pergi, ataupun kita sendiri bila kita nak pergi ke bazar Ramadan walaupun di tempat yang ada. Jadi rasa-rasa tak perlu. Dan kita tegangkan anak kita bahawa yang paling penting sekarang ialah kita mesti menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita melalui langkah-langkah yang mudah. Jangan kita berharap kepada vaksin ke, berharap kepada penguasaan dan sebagainya. Jadi kita kena terapkan itu kepada anak-anak, terutama anak sekolah kita lah. Dan juga kita minta mereka berani memberi ataupun menegur kepada pihak-pihak lain yang melanggar SOP lah. Bagi tahu pada anak-anak. Ya, saya. Datuk, dan akhir sekali Selangor seperti saya katakan tadi dan juga MB Selangor ada mengumumkan mengenai saringan besar-besaran. Bagaimana agaknya komuniti ataupun orang awam boleh gunakan peluang ini? Ya, saya rasa ini yang langkah yang terbaiklah di Selangor yang dilakukan. Jadi percuma dan akses, maknanya boleh diakses pada bila masa. Jadi kalau kita misalnya kita terasa ada gejala, kita pergi. Kalau kita pernah terdedah kepada tempat-tempat yang diragui, kita pergi. Jadi kita mesti ambil peluang ni, dan bila kita ada positif ataupun kita ada ujian positif, maka kita lakukan kuarantin sendirilah dan juga amalan-amalan yang ketat untuk diri kita dan keluarga saya. Saya rasa ini adalah langkah yang terbaik supaya kita dapat mengesan kes-kes yang berada di dalam komuniti yang kita tidak tahu.